minggu 9, 10, 11, 12. Campur hari ni minggu ke-8, 5 minggu lah. Seperti mana kita buat untuk animation juga dalam 4 minggu. So 5 minggu ni InsyaAllah kita akan bincangkan modul aplikasi interaktif. Okay, and then setelah 12 sampai 12 kan saya cakap dia 13 adalah minggu presentation dan minggu ke-14 tu dah sepatutnya release lah untuk kirimat. Sepatutnya gitu. Okay, so kita macam terkejar-kejar lah masanya. Jadi apa yang katakan modul aplikasi interaktif ni, itu modul yang terakhir daripada sesi lab untuk subjek ni, which is you all akan keperluan dia ialah suka saya nyatakan sebelum ni kita dah settlekan pertama sekali, kalau ingat balik lah, cuba ingat recall balik pada minggu-minggu yang pertama, minggu yang awal dulu, kita mulakan dengan introduction to animation, introduction to drawing. Bermula dengan drawing. Okay, kita buat drawing, lepas tu pandai melukis lebih kurang, and then kita pun masuk kepada animation, and then you all diberi tugasan lukis dan buat animation. Okay, and then kita akan ending dengan modul aplikasi interaktif. Okay, dalam modul aplikasi interaktif ni ada at the end ni you kena siapkan satu projek. At the end you kena siapkan satu projek, iaitu kita namakan projek aplikasi interaktif. Okey, dalam pembahagian markah nanti saya akan share klip, cuma saya bagi taklimat sikit. Dalam pembahagian markah kita ada 25 markah lagi. Okey, 25 markah lagi, iaitu bila 25 markah tu kita pecah pada 3, iaitu pertama sekali proposal 5 markah. Yang kedua user interface design 5 markah 10. And then 15 markah adalah projek itu sendiri. Okey. Iaitu aplikasi interaktif yang dah siap lah. Okey. Jadi untuk hari ini sebelum kita pergi kepada penerangan ringkas mengenai aplikasi interaktif, mungkin saya nak tanya juga, mungkin sesekali tertanya-tanya apa yang dikatakan aplikasi interaktif ni. Okey. Oleh sebab itu saya akan share beberapa contoh lah. Beberapa contoh aplikasi interaktif yang mungkin kita boleh get the idea apa yang dikatakan aplikasi interaktif. Okey, mari kita tengok beberapa contoh lah. Okey, contoh yang saya buat ni adalah contoh yang saya kemukakan ni adalah saya ambil daripada projek akhir pelajar saya, dan projek akhir pelajar saya ni yang saya supervise lah, maksud dia bawa perseliaan saya, which is apa yang dia orang hasilkan adalah aplikasi interaktif. Okey, mari kita tengok. Okey, nampak tak? Boleh dengar audio dia tak? Dengar ada audio dia? Dengar. Okey, dengar. Okey, ni adalah contoh aplikasi interaktif. Saya slowkan sikit. Tajuk kat sini adalah mari mengenal sistem suria. Okey. Pertama sekali kita tengok dia punya user interface design dia. Dia sudah buat proposal. Okey, proposal tu datang dengan satu user interface design seperti ini ya. Okey ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila dia membangunkan aplikasi interaktif ni sepenuhnya menggunakan Adobe Animate. Sepenuhnya menggunakan Adobe Animate. Okey. Kalau kita tengok kat sini,
bila kita highlight kepada gambar ni, dia akan keluar dia punya button dia. Sebenarnya ni adalah button kredit, button apa ni, button tetapan, setting, button bantuan, button tutup, button untuk pembelajaran, button untuk aktiviti. And then cuba awak perhatikan dia punya creativity dia. Creativity apa yang maksudnya? Maksudnya pelajar ni, dia bagi saya sebenarnya walaupun projek ni dibangunkan oleh pelajar diploma kami, tapi saya pernah bawa aplikasi interaktif ni ke satu pertandingan di peringkat kebangsaan dan dapat memenangi perak lah. Jadi satu kebanggaan jugalah pada saya dan juga fakulti walaupun dibangunkan oleh pelajar diploma dia. Okay, so kita tengok apabila kita tekan pada button ni, pembelajaran, dia ada efek. Itu efek dia adalah asap. Begitu juga sini efek dia adalah asap. Kat sini efek dia adalah keluar button kredit. Sebenarnya ni semua button. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni semua button. Okey. So dibagikan kepada dua komponen, iaitu mari mengenal sistem suria, kita belajar about sistem suria dan kita membuat aktiviti sistem suria. Okey, apa yang dikatakan pembelajaran? So kita mula masuk dalam dalam pembelajaran. Kalau awak perhatikan macam mana dia design interface dia, dia ada satu animation yang secara konsisten akan animate, iaitu planet-planet mengelilingi matahari. Walaupun walaupun kita dah kita tak masuk lagi modul application, modul animation, tetapi awak masih perlu menggunakan skill animation awak untuk awak berkreatif di dalam menghasilkan satu aplikasi interaktif. Okey. Ni kalau kita highlight mouse, bila bergerak macam ni, sebenarnya dia adalah button. Dia adalah button. Ni adalah button. Sebab apa button? Macam ni bukan button. Kalau kita klik, dia akan okey. So dia nyatakan dia punya function, dia punya content dia kat sini ialah sistem suria. Simple je. Tapi just untuk highlight what is sistem suria. And then bila nak back balik kepada pembelajaran. Okey, bila kita tekan planet, so dia akan keluar nama planet. Awak perhatikan macam mana dia ada apa elemen multimedia yang awak dapat kesan kat sini. Dia ada suara, audio, satu. Dia ada animate. Ni animate. Bila dia ada animate, dia animatekan bila dia bercakap tu, dia represent it dalam bentuk animate. And then dia ada graphics. This is graphics, semua benda lah. And then dia ada text. Itu elemen multimedia yang kita dapat tengok kat sini. Dia ada animation. This animation. Okey. Itu yang pertama. Bila kita back balik pembelajaran, dia represent dalam bentuk yang sama lah. Okey, dia ada animate, meteor, macam mana. Dia ada audio, suara. Okey. Kalau kita tengok
benda ni simple saja, tetapi kita katakan menjelaskanlah macam mana aplikasi ini dibangunkan. Okey, ni pembelajaran. Jadi dia susun mengikut planet, bulan, asteroid, meteoroid, komet dan sebagainya. Dan dia bagi yang seringkas, data-data yang ringkas lah. Just simple one. Okay, baik. Bila kita nak back balik, dia button. Maka itulah yang dia grupkan dalam pembelajaran. And then pada aktiviti, pelajar ni dibangunkan, ni adalah button, iaitu button for quiz, isi tempat kosong, tarik dan letak. Okay. Mari kita tengok macam mana dia orang menghasilkan tarik dan letak. Contohnya lah. Masukkan nama. Okey, kalau kita tengok kat sini, disusun perkataan ni, and then kita boleh tarik lah. Bila tarik dan letak ni, bila kita drag kepada tempat yang salah, dia akan return balik. Okey. Dia akan terima bila drag pada tempat yang betul saja. Contohnya, dia akan terima pada tempat yang betul. Okey. Okey. Bila dah settle. Okey, ni cara dia buat aktiviti. Nanti saya akan share contoh ni dalam Google Drive. Saya akan letak dalam grup kuliah, sebab dengan grup A semalam pun saya beritahu perkara yang sama, tapi saya belum buat lagi, jadi saya share bersamalah untuk hari ni. Just untuk you faham apa yang dikatakan aplikasi interaktif ni. Okay. So inilah dia katakan aplikasi interaktif. Namun begitu, dalam konsep yang saya tunjukkan kat sini, ini adalah kita katakan complete lah. Namun for your untuk keperluan subjek ni, kita tak expect lah you buat satu orang kata selengkap seperti ini. Tetapi masih kita nak ada dua komponen yang sama, itu dua komponen yang saya maksudkan, ada satu komponen pembelajaran ataupun dan satu lagi komponen aktiviti. Pembelajaran ni you boleh rename dia. Nak jadikan pembelajaran, nak jadikan apa-apa konsep. Aktiviti ni macam dalam aplikasi ni kami lah di peringkat fakulti untuk FIP kita wajibkan 3 aktiviti. Namun begitu for your project mungkin memadai satu aktiviti saja. Okey. Ini adalah contoh aplikasi interaktif. So saya tutup dulu. Mungkin saya akan buka beberapa yang lain pula. Saya banyak sebenarnya koleksi aplikasi interaktif saya. Satu lagi saya nak tunjuk apa ni? Ini adalah ini satu lagi contoh. Okey, kalau kita lihat ni contoh yang kedua. Kalau awak tengok design dia. Okey. Bila kita klik pada button, dia akan keluar efek, iaitu efek dia
pengenalan pada menu, spesies, and then dia akan keluar audio lah, bunyi dia. Okey. Sekarang, adik-adik berada pada menu ciri-ciri perosak dan merosakkan dan habitatnya di rumah, kelompok haiwan habitatnya di rumah, di hutan dan di bukit. Menu ciri-ciri umum fizikal serangga. Punyai sengat. Punyai 3 bahagian badan iaitu rangka tubuh punyai 3 pasang kaki pada rongga. Okey. Jadi ni contoh-contoh dia lah. Lepas tu dia ada nyanyian pun ada. Saya tak explore lebih lah kat sini. Okey ya. Okey. Saya tunjuk satu lagi just untuk biar you nampak apa yang dikatakan aplikasi interaktif ni. Yang ni saya share yang saya beli kat Dewan Bahasa Pustaka. Yang dijual lah. Yang dijual. Dengan harga pun boleh tahan jugalah. Tapi kita beli for fakulti. Beritahu lebih kurang je konsep dia. Okey. Mari belajar bahasa, mari berkomunikasi. Dia sama je, dia ada permainan, iaitu aktiviti, dia ada cerita, dia ada situasi. Mungkin awak akan tanya, pelajar buat tu tak apalah, tapi ni yang pro buat, yang dijual. Okey, dan dia ada konsep dia, button seperti ini. Bila kita highlight, hujan renyai, pelangi, bla bla bla. So kita ambil. Dia mulakan dengan animation. Cuba lihat pelangi itu. Cantik kan? Ada macam-macam warna. Yalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 warna semuanya. Merah, biru, kuning, hijau, biru. Warna biru lagi. Dan satu lagi warna ungu. Yang biru satu lagi itu dipanggil apa ya? Bagaimana pelangi itu jadi? Kata cikgu itu warna indigo. Warna indigo itu macam mana? Biru tua tak sama dengan yang biru satu lagi. Macam mana boleh ada pelangi di langit? Aku pun tak tahu. Bagaimana ya? Mari kita pergi makan. Jom. Tadi kamu semua ada nampak Okey, dia buat dalam bentuk penceritaan. dan berwarna-warni. Memang betul. Selalunya kita akan nampak pelangi lepas hujan. Kalau kamu semua nak tahu, cikgu juga boleh buat pelangi. Betulkah cikgu? Macam mana? Biar cikgu tunjukkan. Inilah pelangi kecil. Wah, pandainya cikgu. Okey. Dia ada sesi pembelajaran. Omar, Okey, lepas tu dia ada permainan. Apa yang dikatakan permainan? Okey. Macam ni. dan tanda. Ni adalah aktiviti lah. Okey. Arahan aktiviti. Fikir dan tanda. Kawan-kawan, Activity. Okay.
Okey, contohlah. Jadi benda-benda macam ni adalah aktiviti yang boleh dibuat. Macam-macam cara boleh dibuat. Cuma kita kena develop skill lah. Walaupun macam-macam cara boleh dibuat, tapi kalau skill kita tak mantap, memang kita tak akan dapat hasilkan yang terbaik lah. Ini saya tunjuk yang kita katakan aplikasi interaktif yang dijual di pasaran. Okay. Jadi saya tunjuk contoh projek FIP yang benar negara, aplikasi interaktif yang dijual di pasaran dan juga aplikasi interaktif pelajar-pelajar yang lain lah. Beberapa aplikasi interaktif. Okay, so dari situ you dapat faham, oh gitu punya yang dikatakan aplikasi interaktif. Baik, jadi berbalik kepada aplikasi interaktif ni, saya akan tunjuk share klik dulu. Saya nak tanya sikit, awak explore tak video-video dan klik ni? Contohnya video yang dia orang share ni lah. Basic drawing tools, mungkin ni dah tajuk-tajuk yang dah tajuk-tajuk yang sebelumnya. Contohnya tajuk-tajuk yang kami ni, animation, working with scene, audio. Awak explore tak? Jujurlah jawab. Awak buka tak video ni? Buka. Buka juga? Ada yang buka? Okey, kalau buka alhamdulillah bagus. Tapi kalau tak buka pun saya tak marah lah. Saya tak marah awak tak buka pun. Sebab video ni ialah dia membantu. Namun begitu you ada option yang lain pun. Kalau you pergi kat YouTube, yang YouTube banyak je video yang sama pun, yang konsep yang sama boleh ditengok. Cuma saya nak you, bila awak tengok mana-mana video, you kena selaraskan dengan apa yang kita bincang setiap minggu. Okey. Adapun video-video yang bermula pada minggu ni. Minggu apa ni? Ni minggu ke-7. Minggu 1 sampai minggu ke-7 ni adalah video-video yang kita bincangkan untuk tajuk drawing, animation dan sebagainya. Okey ya. Bermula video minggu ke 8 Mei hingga 14 Mei ni, iaitu lepas Happy Mid-Sem Semester Break ni. Okey, bermula video yang ni adalah video-video yang berkaitan dengan aplikasi interaktif. Dan mostly banyak lagi di highlight, di hidden lah kepada pelajar. Saya memang saya tak kacau sangatlah klik ni. Saya tak update sangat klik ni. Pelajar-pelajar syarah di FIK lah yang banyak update klik ni. Okey ya. So kalau ikut kat sini awak boleh explore je. Contohnya dalam video ni, how to create a button in Adobe Animate. Awak boleh je terus ke YouTube, awak type benda yang sama, mungkin akan keluar another video yang lain yang mempunyai proses hampir sama. Jadi bukan saya wajibkan awak tengok video ni. Namun begitu kalau you tengok lebih baik, tapi kalau you nak cari option lain pun tak ada masalah. Asal you faham apa benda yang you buat. Itu je. Okey, ni untuk submission. Okey, ni tak ada masalah. Midterm kita hidden lagi daripada student. Okey ya. Jadi saya nak bincangkan kat sini. Kita dah berada di sini. Okey. Interactive Multimedia Application Project. Kalau tak jelas, saya beritahu. Sebab permulaan pada minggu ni, minggu 8, insyaAllah kita akan mula membincangkan modul terakhir ni, itu aplikasi interaktif. So kita punya keinginan kita ialah kita nak pelajar menghasilkan satu interactive multimedia application project. Okay. Sebelum tu saya nak highlight juga kat sini. Just recap balik apa yang kita
apa yang kita nak capai untuk keseluruhan subjek ni. Okey, assignment yang masih berbaki kat sini yang saya highlight ni. Midterm insya-Allah kami lah. Itu projek kita ada seperti mana saya khabar tadi 25 markah. Itu you all kena prepare satu proposal 5 markah. Daripada proposal tadi you akan draw you punya user interface storyboard 5 markah, and then you bangunkan satu aplikasi interaktif 25 markah. Jadi fokus kita untuk bermula minggu ke-8 sampai minggu ke-12, 13 adalah 25 markah lagi. That's why saya kata subjek ni kalau sebenarnya kita dah buat portion markah. Jadi senanglah untuk awak fokus and score lah. Okay, so saya punya perbincangan, saya nak bincang yang ni dulu. Oleh kerana aim kita adalah kat sini, so kita tengoklah apa benda yang kita nak buat ni. Okay, our task ialah kat sini kata this project is going to test the student on the attribute of practical skill. So you boleh download dia kat klik yang ni. Task dia adalah interactive multimedia application. So your group ni saya minta semua orang akan kekalkan group masing-masing. Saya akan refer kepada linear animation yang you hantar tu. So dari situ saya akan identify lah, kena pasti siapa ada group masing-masing kat situ. Okay. Your group needs to design and develop an interactive application. Itu je. Contohnya courseware. Macam saya tunjuk tadi, yang sistem suria is a courseware. Binatang tadi, mari mengenal binatang is courseware. Macam saya tunjuk yang berbentuk yang communication bahasa tadi, yang tadi tu bersifat e-book. Okay. So kita boleh pilih ada one lah kat sini. Contoh information kiosk ni macam kalau kita information kiosk ni macam kalau kita tengok sistem kiosk yang ada di contohnya di airport, tu information kiosk. Namun begitu yang popular lah di kalangan pelajar kami courseware lah setakat ni. Okay, using Adobe Animate and ActionScript 3.0. Okay, jadi lepas ni setiap grup boleh memikirkan lah apa tajuk projek yang nak dikemukakan. Okay. Kalau you aim kanak-kanak, mungkin you boleh fikirkan yang bersifat kanak-kanak lah. Okay. Jadi daripada situ, setiap kumpulan kena prepare the proposal. Ini step pertama yang perlu diambil oleh setiap kumpulan. Jadi dalam proposal ni, mungkin saya highlight sikit kat sini. Awak kena ada title, tajuk, introduction, problem statement. Problem statement ni kita naklah you nak buat untuk you nak selesai apa? Apa maksud saya nak selesai apa? You nak buat aplikasi apa untuk siapa? Macam tu. Contohnya saya nak buat aplikasi belajar belajar Jawi untuk sekolah rendah. Contoh objektif is objektif lah, semua orang tahu. Scope ni saya nak you scopekan seperti mana saya kabur tadi. Kalau courseware yang saya tunjukkan tadi, kita katakan complete lah. Complete means dia ada the whole process, ada pembelajaran, ada activity. But for your project untuk subjek ni memadai pembelajaran, you scopekan mungkin kalau dalam aplikasi tadi dia complete, means that kalau dia ada 10 sesi pembelajaran, mungkin you fokus pada 2 saja. 2 atau 3 sesi pembelajaran. And then activity kalau dia tunjuk ada 3, mungkin you buat 1 dah cukup. Tapi kalau nak buat lebih, saya alu-alukan lah. Lagi bagus. Okay, And then kena ada sedikit literature review. Literature review ni saya nak you macam carilah beberapa aplikasi interaktif yang sedia ada.
and then cuba komen, bukan komen, just kena just discuss sikit. Dia orang guna contohlah, saya bagi satu contoh discussion dia. Aplikasi interaktif yang dirujuk menggunakan elemen multimedia animasi sebagai elemen utama untuk pembelajaran. Jadi dan mereka menggabungkan dengan audio. Contohlah. Dari situ awak dapat, kita katakan, membuat satu review kepada mana-mana contoh aplikasi interaktif dia ada untuk kita dapat tahu, and then kita nak buat mungkin benda yang hampir sama dengan dia ataupun sedikit berlainan. Itu tujuan literature review lah. And then ada navigational map. Navigational map ni apa yang nak hasilkan aplikasi awak. Ada gancak and conclusion lah. And reference kalau ada. Jadi submission for proposal, kalau ikut kat sini minggu ke-8, maksud minggu ni lah. Tapi mungkin saya akan buka, lepas ni saya akan buka link. Saya bagi seminggu untuk extend, untuk submission proposal, boleh ke? Kita kena kejar sikit lah. Maksudnya seminggu lepas, inilah seminggu selepas midterm. Nanti saya akan, awak boleh, saya akan maklumkan dalam WhatsApp group. Biar you tenang dulu dengan midterm, baru kita boleh fokus pada yang ni. Sempat buat seminggu je. And then dapat seminggu lepas tu kita akan present the storyboard lah. Okay. Ini adalah assessment. Awak boleh download dia assessment kalau awak nak. Okay. So inilah yang dikatakan keperluan untuk aplikasi interaktif yang kita nak awak buat. Yang kita nak highlight pada hari ini. Dah ada ni, tapi dia orang highlight dulu. Okey, kelas, ada apa nak tanya? Jelas tak saya cerita? macam sesi kuliah sikit lah pagi ni, tapi saya kena highlight benda ni dulu. Sebelum kita move kepada edit animate lah. Ada nak tanya? Tak jelas? Tolong leave kat chat. Why kenapa cerita benda-benda gini? Contoh. Nanti saya boleh ulang balik lah. Okay. So nampak dia punya requirement ni kat sini lah. Jadi lepas ni saya akan share kepada awak beberapa contoh lah. Tapi contoh tu saya ambil daripada FIP belaka, iaitu macam mana proposal. Dia semua dah bentuk PowerPoint, dia dah present proposal. User interface design dia, dan juga beberapa contoh aplikasi interaktif yang siap lah. Okay. Alright. Diam 1000 bahasa. Halo. Okey, lepas tu saya akan buka contoh juga. Satu lagi saya akan buka, itu saya tunjuk satu lagi contoh. Selamat datang ke CD Interaktif Baja Kompos. Okey, nampak dah ni? Nampak. Okey. Ini satu lagi contoh. Cuma contoh ni saya nak tunjuk sebab
contoh ni, saya tunjuk aplikasi interaktif dan saya tunjuk dia punya file kerja dia. Macam yang sistem suria tadi, dia masa tu submission dia tak hantar file kerja. Mungkin silap saya lah, saya tak minta file kerja. Tapi yang ni dia hantar. Tapi saya tunjuk dulu dia punya output dia. Contoh. Okey. Dia ada audio. Pemilihan warna, user interface design dia. Okey. Pembinaan kompos. Dia punya kita panggil button dia dalam bentuk daun, iaitu dia ditunjukkan langkah-langkah dia. Ni semua dia akan buatlah. Langkah 5. Contohnya langkah pertama. dia tak ada, Langkah 2. dia hanya buat dalam bentuk teks macam ni saja. Langkah 3. Langkah 4. Langkah 5. Langkah 6. Langkah 7. Langkah 8. Langkah 9. Okey. Pembinaan kompos. Pengurusan kompos. Pengurusan kompos. Okey. Yang ni dia present dalam bentuk banyak dalam bentuk teks lah. Menguji kompos. Balikkan kompos. Balikkan kompos. Okey, lepas dia ada 3 aktiviti, aneka pilihan, betul salah, puzzle. Betul, salah. Okey, contohnya. Okey, saya buat. Contoh macam ni lah. Sama je konsep dia. Okey. Cuma saya tunjuk baju kompos tadi sebab saya tak nak tunjuk file kerja dia. Ni file kerja dia. Ya Allah. Okey. Kita dah tengok tadi aplikasi interaktif yang dia dah publish. File kerja ni ialah masa ni pelajar ni buat mungkin dia guna ActionScript 2.0, jadi yang latest 3.0 mungkin dia kena migrate sikit lah. Saya just nak tunjuk konsep dia. Baik. Jadi kalau awak perhatikan aplikasi interaktif aplikasi interaktif yang tadi, sebenarnya tempat dia bekerja, tempat dia buat, inilah dia. Okey. Macam mana? Saya buka scene dulu. Inilah scene dia. Banyak kan? Inilah scene dia. Scene yang terlibat. Dan inilah library dia. Yang mana mengumpulkan semua simbol-simbol. Kalau kita buat exercise sebelum ni, sikit-sikit je. 1 page, 2 page macam tu je. Tapi sekarang ni, kalau kita tengok dalam aplikasi interaktif, you akan buat seberapa banyak yang mungkin untuk melekatkan aplikasi interaktif awak. Okay,
So dia akan susun scene per scene. Contohnya selamat datang ni kita boleh test dia saja. Test scene ni maksud scene yang ni saja. Selamat datang ke CD interaktif Baja Kompos. Okey, dia siap satu scene. Okey. Masuk. Contohlah kan. Lepas tu pergi pada scene yang kedua. Ini scene yang kedua. Bila kita test scene. Okey. Test scene. Ya. Jadi macam ni lah. Okey. Lepas tu pergi pada scene yang seterusnya. Scene seterusnya. Sampai habis lah. Sampai dibuat untuk keseluruhan scene. Jadi sebenarnya banyak scene digunakan. And then barulah dia, ini dia katakan user interface. User interface. Maksud dia awak kena design satu page. Awak kena buat satu page. Satu scene tu ibaratkan satu page lah. Awak kena susun semua. Semua kat sini. And then awak kena try lah. Contohnya test scene. Ini sebab dia dah combine ni. Jadi sebab tu ada error. Sebab kita nak test scene je. Okay. Jadi senang cerita. Dia dah buat everything kat sini. Abaikan warning ni sebab dia guna version 2.0. Okay. Saya just nak share pada you, apabila membuat aplikasi interaktif, memang mereka akan cara kita buat ialah kita akan buat satu page. Jadi step yang dia orang ambil ni memang takes time lah. Okay. Oleh sebab itu, kita tengok proses dia, kita akan tengok pada timeline. Kalau you tengok pada timeline, layer-layer dia banyaklah kat sini. Okey, kalau tengok layer dia banyak kat sini banyak. Okey. Baik. Jadi nampak idea? Get the idea? Macam mana proses tu berlaku? Jadi kalau kita tengok kat sini, jadi bila proses dia ialah bila dah dia buat design satu demi satu ni, last proses dia akan linkkan. Link. Dia akan link. Contohnya kalau mana tah? Contohlah. Kalau home kat sini, kalau klik pembinaan kompos ni, kalau klik pembinaan kompos ni, contohnya, klik pembinaan kompos. Set test scene. Klik pembinaan kompos ni, ia akan pergi kepada mana? Ia akan pergi pada scene pembinaan kompos. Klik pada pengurusan kompos, ia akan link kepada scene pengurusan kompos. Klik pada bahan kompos, ia akan link kepada bahan kompos. Okey, jadi kalau kat sini pembinaan kompos, kita pun cari mana ke pembinaan kompos. Saya pun tak pastilah kat mana ni pembinaan kompos. Dia akan link ke sini. Okey. Lepas tu yang lain tu home apa sebab tu dia akan link, dia semua ada link dia. Ke mana untuk kembalikan. Dan macam mana dia buat? Dia akan buat di sini. Okey, dia akan buat di sini iaitu action script. Jadi dia dah ada ni semua action script lah. Jadi saya tunjuk ni just untuk tunjuk
idea dulu. Mungkin lepas ni kita akan study lah macam mana nak buat. You just cari satu skrip yang reka-reka saja macam ni untuk dia berfungsi lah. Okay. Jadi saya nak tanya you all, kalau saya sharekan file ni, awak boleh study tak? Macam mana dia buat? Agak-agak lah. Halo? Boleh tak awak? Boleh study tak? Apa ni? Jadi mungkin saya akan share dua file ni, iaitu file kerja dia dan juga file file kerja ni masuk file dalam Adobe Animate lah, dan juga file yang dia publish, dan beberapa contoh file lain lah. Supaya awak boleh duduk dalam grup, bincang macam mana nak buat. Cuma seperti mana saya cover tadi lah, apa yang share ni adalah projek FIP. Namun begitu saya tidak expect you buat selengkap ini. Just memenuhi satu keperluan subjek ni pun dah memadai lah. Okay. Okay, apa ni? Soalan ni saya proposal tu bila nak hantar. Saya cover tadi seminggu lepas midterm. Seminggu lepas midterm 12 hari bulan. Seminggu lepas midterm nanti saya akan buat tarikh. Kalau 12 mungkin 20 hari bulan kot. Saya cuba seminggu lepas midterm. Awak fokus tu pada midterm sebelum kita pergi kepada kerja-kerja aplikasi interaktif ni. Alright. Jadi boleh nampak dia idea dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, proses dia nampaknya ialah dalam aplikasi interaktif ni dia banyak main button. Button ni. Ni button. Ni button lah kan? Button. Jadi untuk saya nak closing hari ni, saya nak tunjuk kepada awak macam mana nak buat button. Okay, so saya buat new file lah. Saya tak nak kacau yang ni. Ataupun saya buka je file kerja saya sebelum ni. Aktiviti, kita ada drawing. Kan? Kita buat yang ni, yang sebelum-sebelum ni mudah-mudah je. Jadi sekarang ni tough sikit hari ni. Saya buka file kerja. Ingat lagi. Dah jadi minggu lepas. Okay. So saya tambah new scene. Saya buat new scene. Okay. So lepas ni you akan main scene ni. Banyak scene yang you akan buat ni. Jadi saya untuk minggu ni saya nak ending sebab kita dah tengok tadi contoh kat ni dia banyak guna main button. So hari ni saya nak tunjuk je sebelum saya berakhir itu macam mana kita nak buat button. Okay. Button saya buat contohnya ni. Contoh ni kita nak buat button bulat macam ni. Langkah pertama kita design lah dulu button tu. Kita design. Contohnya saya bulat. And then saya select. Saya kena convert kepada simbol. Okey, saya pun namakan butang apa? Butang 1. Butang 1. Saya tukar kepada button. And then saya tekan OK. Bila saya tekan OK, automatically dia akan, bila ada biru macam ni, dia dah jadi button. OK. Lepas tu, step yang seterusnya ialah double klik pada button ni.
Bila double klik pada button, dia akan masuk dalam layer button. Which is ada kat sini up, over, down, hit. Okay. So awak boleh pergi ke sebelah, awak insert keyframe. Mungkin step saya nak buat just tukar color saja. So saya nak tukar color merah contohnya. So hitam, merah. Hitam, merah. Okay. So bila kita pergi pada sini, bila kita test scene, bila saya over, merah. Over, merah. Over, merah. Mudah kan? Ni je saya nak design button. Okey. Mungkin saya letakkan button ni kat sebelah, jadikan dia button yang pertama. Saya nak design button yang kedua, merah juga. Mungkin saya buat hitam. Okay. So saya select, saya convert to symbol, butang 2, button. Okay, dia dah keluar kat library macam ni, butang 2. And then saya masuk dalam butang. So saya buat insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe. Saya nak hit tadi over, sini saya nak hit pula. Saya nak hit. Saya tukar colors juga, jadi kuning. Contohnya jadi kuning macam merah macam ni. So hitam, hit jadi merah. Mungkin saya tambah sikit design saya. Saya letak colors biru. Cuma saya tambah sikit. Okay, just untuk tunjuk perubahan dia. Okay, baik, merah, biru. Okay, so saya balik kepada scene. So bila saya test scene, okay, ini adalah button pertama. Remove frame. Okay. Remove frame. Remove frame. Okay, macam ni lah. Okay, bila saya test balik scene. Okay, is a button. Jadi kita akan design everything lah pasal button tadi mengikut kesesuaian dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, mungkin dia buat button dia seperti ini. Kalau kita tengok yang lain tak ada, dia buat button dia seperti itu. Okey. Untuk ke scene tu, saya ingat saya tak nak buat. Okey, saya boleh pergi ke scene lain. Okey. Yang tu saya nak continue, saya ingat saya nak continue ke depan. Cuma saya nak awak sekarang ni awak untuk hari ni punya tugasan, awak dah tahu konsep button tadi. Yang ni tak ada masalah. Saya nak satu
exercise untuk semua orang. Awak design button masing-masing. Ni saya bagi contoh lah ni. Contohnya fakulti kami, Fakulti Informatik dan Komputeran. Kita ada beberapa button lah for bangunan fakulti, kafe fakulti, pustaka, koperasi dan sebagainya. And then kat sini bila kita punya action nanti, bila klik button bangunan fakulti ni, keluar gambar kat sini. Bila klik button bangunan kafe, keluar gambar kat sini. Bila klik bangunan pustaka, keluar gambar kat sini. Jadi benda tu kita akan buat minggu depan lah. Cuma design dulu button tu, biar button tu ada efek, and then link tu kita akan buat kemudian. Ataupun kalau awak tak nak design for Fakulti Informatik dan Komputeran ni, awak design lah untuk fakulti awak sendiri. Fakulti punya Islam ke, biar ada button tu ada efek. Mungkin FKI dia Islami ada Islamic features, so you boleh fikirkan konsep features dia tu. Okey. Itu yang saya nak minggu ni lah. Boleh? So itu tugasan aktiviti. Jadi buat je beberapa page. Maksud dia kat sini, buat untuk beberapa scene. Kita nak beberapa scene. Scene 1, scene 2, scene 3 nanti. Awak design scene. Barulah maksudnya kat sini ialah, contohnya, bangunan fakulti, satu scene. Kafe fakulti, satu scene. Pustaka, satu scene. Koperasi, satu scene. Jadi dia ada 4 scene kat sini. Jadi bila dah ada banyak scene, jadi minggu depan baru kita combine. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak compile scene tadi. Kita nak linkkan scene. Namun begitu dalam klik ni, kalau awak nak refer video, awak boleh refer ni, action on button in Adobe Animate. Awak boleh tengok video ni. Ni macam mana nak create, lepas tu macam mana nak link. Yang ni, video ni dulu ni membantu. Okey. Okey gini, kelas. Halo, diam je. Boleh. Ya. So kalau okey, saya rasa itu saja kot perkongsian saya pada minggu ini. At least you dah nampak lah apa keperluan for aplikasi interaktif ni. And then awak boleh mula for your exercise, awak boleh mula design button dulu. And then susun mengikut scene. Maksud dia buat layout lah. Jadi insyaAllah minggu depan ni kita akan continue lagi part 2. Macam mana kita nak link, and then kita nak pergi kepada lebih mendalam lagi pasal aplikasi interaktif. Alright, kalau tak ada apa-apa, saya nak stop sharing. Setakat itu dulu kot untuk pagi ni. Dan jangan lupa tips attendance masing-masing kat klik ada masa lagi. Dalam 20 minit lagi untuk anda klik. So baki masa ni, saya assume, saya andaikan you buat aktiviti dalam sesi lab di tempat masing-masing, iaitu buat design for buttons, and then buat beberapa scene untuk apa tu, fakulti you all lah. Boleh ya? Okay, jadi tak apa, nanti saya share contoh-contoh tu, saya akan share. Saya akan share complete nanti, iaitu ni untuk kumpulan projek lah, iaitu macam mana nak buat proposal, user interface design, beberapa contoh aplikasi interaktif sekali dengan file kerja dia. Alright, so saya setakat tu dulu kot untuk ini. So kita akan
Ya, kita closing dulu lah meeting kita pada pagi ni. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih, Sir. Okey, sama. Is